Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dalam keadaan segala rimpah luah nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah masih lagi kami di bulan puasa memperjuangkan dan dalam mendidik diri ini untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejam pelik sudah seminggu berlalu, maka kami pada hari ini berada pada hari yang ke-8 ataupun yang ke-9. Subhanallah, cepat begitu masa berlalu. Sambungan kita pada hari ini dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, episod yang ke-6, di mana minggu lepas dah disampaikan dan dikongsikan bagaimana wahyu itu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dedak umur Rasul sallallahu 40 tahun dilantik ataupun dijadikan sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Maka apabila menjadi seseorang rasul dan nabi, maka harus ada tanggungjawab dan juga ada kerja yang harus disampaikan kepada masyarakat. Maka kerja itulah yang dinamakan dakwah. Dakwah mengajak daripada perhambaan kepada batu bata, daripada asnam, iaitu dari berhala, kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam peringkat dakwah yang ada, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan, terbagi kepada dua. Yang pertama, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan yang kedua, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka itu adalah dua peringkat yang berbeza. Keadaan di Mekah dan keadaan di Madinah. Maka kita ceritakan dulu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka peringkat dakwah yang ada di Mekah terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sir ataupun secara rahsia yang mengambil masa selama 3 tahun. Tahap yang kedua, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terbuka kepada penduduk Mekah. Bermula dari tahun ke-4 tarikh kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke muncak tahun yang ke-10 dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahap ketiga ataupun peringkat yang ketiga dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah yang berkaitan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berada di luar Mekah dan menyebarkan ini kepada mereka. Bermula daripada tahun ke-10 hingga ke hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, peringkat di Mekah ataupun dakwah di Mekah terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, secara rahsia. Yang kedua, secara dakwah yang terbuka kepada penduduk Mekah. Dan yang ketiga, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berada di luar Mekah supaya Islam ini disebarkan di kalangan mereka hingga hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan tentang dakwah secara sir ataupun tahap yang pertama. Jihad pada waktu itu adalah dalam medan dakwah. Maka dalam medan dakwah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 3 tahun secara rahsia.
Subhanallah. Memang seperti yang diketahui, Mekah merupakan satu pusat, satu tempat yang di mana agama bangsa Arab dan kecergasannya, pegawai dan pengumpul agama semuanya berada di kota Mekah. Mekah juga, orang-orang yang berada di Mekah, mereka menjadi pengawal, menjadi penyelia kepada berhala-berhala seluruh bangsa Arab pada waktu itu. Maka sehinggakan untuk memperbaiki keadaan yang berada di Mekah ni sangat susah jika seseorang itu berada jauh daripada Mekah itu sendiri. Maka untuk melaksanakan dakwah di Mekah perlukan kecekalan hati dan ketabahan yang tidak boleh digugat oleh dugaan dan juga bencana. Maka memang terbaiklah antara tahap yang pertama yang dilaksanakan dakwah di Mekah adalah secara rahsia. Supaya apa? Supaya tidak secara terkejut penduduk Mekah dengan sesuatu yang boleh mendatangkan kemarahan mereka. Maka dakwah itulah yang pertama. Maka Rasulullah SAW memilih approach ini untuk melaksanakan dakwah secara tersembunyi. Maka Rasulullah SAW cuba memperkenalkan Islam untuk kali pertama kepada orang-orang yang terdekat dengan baginda Rasulullah SAW. Seperti siapa? Seperti keluarga dan juga kawan-kawannya, ataupun seperti keluarga dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga, ataupun kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya juga. Dakwah mengajak orang-orang yang dikenali mereka dari segi mereka ni memilih dari segi kebaikan mereka, sebagai mereka yang mencintai kebenaran, suka kepada kebaikan dan juga mengenal Rasulullah SAW sebagai seseorang individu yang mengutamakan kebenaran dan kebaikan. Subhanallah. Maka di sini dakwah mereka bukan kepada semua orang, tetapi bahkan mereka yang ada ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang baik. Maka antara mereka yang menyahut seruan baginda Rasulullah SAW tanpa meragui sesuatu pun mengenai peribadi Rasulullah SAW, dan mereka faham dan mengenal maksud dan juga tujuan Rasulullah SAW berdakwah dengan risalah ini. Maka golongan yang pertama inilah yang dipanggil generasi as-sabiqunal awwalun. Subhanallah. Siapakah mereka? Siapakah as-sabiqunal awwalun? Maka sabiqunal awwalun terdiri daripada yang pertama, isteri tercinta baginda Rasulullah SAW. Orang yang pertama untuk menganut Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, orang yang pertama menerima ataupun mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, daripada hamba ataupun daripada orang suruhan ataupun daripada anak angkat yang Rasulullah SAW menjaganya, hadiah daripada isterinya iaitu Zaid bin Harithah. Ketiga, budak ataupun remaja yang masih kecil lagi, yang masih kanak-kanak lagi dalam jagaan Rasulullah SAW iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Keempat, kawan baik Rasulullah SAW iaitu Abu Bakar Siddiq. Semua mereka mengucapkan kalimah syahadah di hari pertama Rasulullah SAW memperkenalkan Islam ataupun memperkenalkan dakwahnya. Boleh? So, yang pertama Khadijah, kedua Zaid, ketiga Ali, dan keempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jami'an. Maka
Bila diceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, memang peranan Sayyidina Abu Bakar ni pun memang sangat dikenali ataupun peranan dia sangat penting. Sayyidina Abu Bakar seseorang pendakwah yang juga aktif, seseorang yang disenangi oleh masyarakat dan senang ataupun mudah berkomunikasi dengan orang ramai dan juga memiliki akhlak yang mulia. Maka Sayyidina Abu Bakar memperkenalkan Islam juga kepada orang-orang yang dipercayai yang sentiasa ada hubungan kait dengan dirinya. Siapakah yang masuk Islam bawah dakwah Sayyidina Abu Bakar? Antaranya adalah Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Abdullah, dan ini semua antara generasi orang-orang ataupun sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Abdullah. Ini yang didakwah melalui usaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di antara yang awal masuk Islam juga daripada golongan hamba, antaranya adalah Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan juga Al-Qam bin Abu Al-Alqam. Maka mereka dakwah ni sampai kepada mereka, maka mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Islam secara tersembunyi. Ada juga daripada sahabat yang di mana bernama Uthman bin Maz'un dan adik-badiknya Qudamah dan juga Abdullah bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Haris bin Muttalib, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, dan isterinya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah adik kepada Sayyidina Umar, dan pada waktu itu Sayyidina Umar belum masuk Islam lagi. Sahabat yang bernama Khabbab bin Arat dan Abdullah bin Mas'ud, dan ada di antara mereka ramai lagi. Ini semuanya antara generasi yang terawal yang mengikuti Rasulullah SAW, yang dilabel sebagai as-sabiqunal awwalun, dan semua daripada keturunan Quraisy. Dalam riwayat Ibn Hisham mengira, Ibn Hisham mengatakan ada seramai 40 orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa awal tahap yang pertama. Maka pada waktu itu, apakah yang mereka lakukan? Antara perkara yang dilakukan oleh as-sabiqun al-awwalun atas didikan dan juga ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dah mula solat. Tapi solat mereka bagaimana? Adakah mereka solat seperti kita sekarang ini? Adakah mereka solat 5 waktu? Belum lagi. Pada waktu itu belum lagi jatuh perintah tentang berkaitan tentang solat. Maka mereka solat 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat semasa terbenamnya matahari. Okey, so itu yang dilakukan. Sebelum terbitnya matahari mereka solat, dan sebelum terbenamnya matahari mereka solat. Ini yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat 2 rakaat pada sebelum terbitnya matahari dan kemudian 2 rakaat sebelum terbenamnya matahari. Jadi inilah yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian, mengajak mereka kepada Islam supaya iman mereka menjadi lebih jitu, lebih kuat,
sebelum datang perintah yang kedua. Maka ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang pertama, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun secara sembunyi. Dan insya-Allah kita akan sambung esok dengan tahap yang kedua biiznillah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.